السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dia masih memberikan kesempatan untuk kita berada di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lain. Kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Mengapakah Allah Azza wa Jalla memilih bulan Ramadan untuk kita berpuasa? Ini kerana pada bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang memberi penjelasan kepada petunjuk itu, dan sebagai pembeza di antara yang hak dengan yang batil. Maka sesiapa di kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, sebuah kitab suci yang senantiasa membimbing seorang muslim mengecapi kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Orang yang menjadikannya sebagai imam, sebagai pedoman ataupun panduan hidupnya, maka dia akan berbahagia, dia akan sejahtera dan selamat. Sebaliknya, orang yang membelakanginya akan mengalami kerugian dan kebinasaan. Al-Quran merupakan pedoman hidup seorang muslim sebagai obat mujarab dari segala penyakit badan dan hati, di samping banyak keistimewaan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tiadalah menambah orang-orang yang zalim itu melainkan kerugian juga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya petunjuk dan kitab yang jelas, di mana Allah memberi petunjuk dengannya bagi sesiapa yang mengikut keredaannya, menunjuki jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan dengan izinnya, dan Dia memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim di bulan Ramadan yang mulia ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, adalah Nabi SAW merupakan orang yang paling dermawan, terutama ketika berada di bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam menemuinya untuk mengajari Al-Quran. Jibril menemui baginda di setiap malam Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Maka ketika Jibril menemui baginda, maka baginda adalah orang yang paling dermawan, lebih cepat daripada angin yang bertiup. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengkhususan Jibril alaihissalam menemui Nabi pada setiap malam Ramadan untuk mengajari Al-Quran
menunjukkan bahawa Ramadan adalah waktu-waktu istimewa, dan selayaknya bulan Ramadan ini dinamakan bulan Syahrul Al-Quran, yaitu bulan Al-Quran. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi galakan yang kuat dan dorongan yang tinggi kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan ini, bulan di mana amal-amal soleh yang dikerjakan dilipat gandakan pahalanya dan mendapat kemuliaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Sesiapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan, manakala satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha." Akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke darjat yang tinggi di syurga, serta bacalah dengan tertil, dengan betul, seperti mana engkau membacanya dengan bertertil di dunia, kerana sesungguhnya kedudukanmu di syurga adalah terletak pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya ialah semakin banyak yang dibaca, maka akan semakin tinggi derajat seseorang itu di syurga. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah kamu akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungilah bagaimana pula generasi awal umat ini yang begitu memiliki perhatian yang besar dalam aktiviti mereka membaca Al-Quranul Karim, terutama di bulan Ramadan ini. Lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menghidupkan seluruh malam Ramadan dengan Al-Quran. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 hari. Begitu pula Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap seminggu. Lihatlah bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau rela meninggalkan pengajiannya yang dihadiri oleh ribuan peserta untuk bergegas membaca Al-Quran. Begitu pula Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, apabila berada di bulan Ramadan, beliau biasanya meninggalkan semua ibadah sunnah dan bergegas membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cerita generasi awal umat ini, bagaimana kesungguhan mereka mendampingi Al-Quran, dapatlah memberi suntikan semangat tinggi kepada kita untuk meraih kemuliaan dan pahala yang sangat besar yang hanya datang sebulan dalam setahun ini. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kemuliaan dan kenikmatan Al-Quran. Oleh kerana itu, marilah kita sama-sama melaksanakan hak-hak Al-Quranul Karim, yaitu senantiasa membacanya, senantiasa menghayati ajaran-ajarannya dan mengamalkannya,
serta menyebarkannya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhan kamu dan sebagai obat penawar pada hati-hati ataupun dada-dada kamu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.